Assalamualaikum. Selamat malam. Ada yang bersama dengan Awi pada malam ni. Salam sejahtera. Dah makan ke belum? Sihat? Hari ni kes COVID kita menjejak angka hampir ke 4,000. Tersedak pula. Ada yang sebutlah tu kan. Jadi ada yang bersama dengan Awi pada malam ni. Boleh say hi. Boleh boleh komen di ruangan komen tu. Apa khabar? Sihat ke? Boleh komen sihat. So, adakah dah ready nak dengar FB Live pada sesi malam? Kan, untuk tahun 2021 ni Awin bersemangat untuk melakukan FB Live untuk bersama anda semua, untuk share story, pengalaman, dan juga yang paling penting sekali, Awi nak bantu wanita di luar sana yang nak capai impian, yang nak buat bisnes online, yang nak ubah nak ubah kehidupan, yang ada impian lah. Okey, jadi tajuk malam ni Suci Dalam Debu. Siapa masih ingat lagu Iklim kan? Engkau bagai air yang jernih. Bolehlah sikit-sikit kan, berkat nama Mazrin tu. Kalau nama Mazrin tu, dia memang pandai menyanyi. Kahwin dengan Sultan Brunei, anak raja. Yang Mazrin ni tak kahwin dengan anak raja. Kahwin dengan orang Perak. Okay. Jadi pada malam ni tajuk Awin adalah Suci Dalam Debu. Apa di dalam tu? Sebenarnya Awin nak share macam mana sebagai wanita yang bekerja, yang berkejaya, kita nak uruskan rumah, kita nak uruskan anak-anak, kita nak uruskan kerja kita kira ada dua komitmen lah. Kita ada dua fokus yang kita kena fokuskan. Pastinya kalau kita macam hilang fokus ataupun kita tak ada satu macam guideline, tak ada satu garis panduan ataupun yang kita senaraikan apa yang kita perlu buat, pastinya kita akan hilang fokus dan kita akan lebih berat satu part sajalah, kita tak boleh nak balance. Jadi siapa yang ada pengalaman macam tu, yang dia rasa macam wah, bila dia dah bekerja, dia nak balik nak kena urus rumah tu, dia satu cabaran. Tak bertenaga dah, balik pun dah habis dah. Okay. Jadi hari ni kalau ada yang join live Awin, boleh komen, boleh share, boleh tag kepada kawan-kawan kita terutama wanita ni yang ada masalah ataupun yang tak tahu macam mana dia nak manage, nak uruskan dia punya masa bersama keluarga, masa di tempat kerja, ataupun sekarang kebanyakan ada juga yang bekerja daripada rumah, ada juga yang bekerja di office. Dan cabaran wanita sekarang ni adalah dia perlu bekerja di era COVID-19. Pastinya banyak SOP. Dan ikut pengalaman kerja Awin pergi kerja naik train, pastinya kita akan bergerak lebih awal daripada waktu yang kita kena punch card sebab kita nak ikut masa train. Okay, Awin cerita sikit lah. Awin akan biasanya sebelum ni kan Awin pernah cerita Awin travel ke Pendang. Okay, Pendang, Farmasi Pendang. Rumah Awin di Pulau Pinang. Okay, boleh bayangkan kalau drive memanglah tak mampu rasanya kan. Jadi Awin akan travel setiap hari, sehari 2 jam. Sehari 2 jam tau. Okay, pagi tu memang pagi tu dah bangun, kira 7.30 tu dah terpacak dah dekat stesen kereta api KTM tu. Tak boleh lambat sebab train 7.42 macam tu. Kalau lambat memang selamat tinggal, memang menangis di tepi kerusi train tu tau. Sebab kena tunggu lagi sejam lagi. Sebab train sejam sekali. Kemudian bila train tu dia tak sampai ke Pendang, dia kena transit dulu ke DBM. DBM tunggu lagi.
dari Penang, dari rumah Awin Limau Tebal ke BM dalam 10 minit 15 minit. Jadi train 7.42 sampai di BM pukul 8 pagi. 7.42 pagi, 8 pagi. So tunggu next train nak ke Padang Besar. Dan salah satu cabarannya pula kalau tertidur di next train ke Padang Besar, jaga-jaga tu memang kita berada di Padang Besar lah. Maksudnya tak masuk kerja lah, kita pergi shopping dulu jawapannya. Hai siapa yang baru masuk Awin punya live, boleh komen, boleh like. Kemudian apa yang Awin dapat okay, tunggu setengah jam pula untuk next train tu tau. Bila kita dah tunggu next train tu, tunggu setengah jam, kemudian baru ada train yang lagi satu untuk ke Padang Besar. Jadi pukul 8.30 next train, dan Awin akan sampai ke kedai farmasi tu lebih kurang pukul 9.30, kalau lambat 9.45, paling lambat pun kalau train rosak ke pukul 10. Antara pengalaman yang tak boleh dilupakan terlalu banyak tau selama 3 tahun tu, sebab kita pergi dengan public transport. Awin namakan train tu adalah driver Awin. Driver paling murah lah, sebab pergi balik lebih kurang RM8 masa tu, tahun 2019, tahun 2020. Sekarang ni dah naik lah harga tiket. Jadi apa yang menarik, sepanjang tempoh 3 tahun tu memang ajar Awin satu perkara, kena disiplin lah. So bagi wanita yang bekerja, first you all memang kena berdisiplin dan jaga masa. Tak boleh lambat sikit, tak boleh cepat. Cepat tu lagi bagus lah, lambat memang selamat lah, selamat hari raya. Okay. Salah satu pengalaman yang tak boleh lupa masa bulan puasa. Biasanya kita ni kalau bulan puasa tu memang syadu sangat. Nak kalau nak raya lagi syadu kan. So masa bulan puasa, the best part best tak best lah, tapi kita membestkan keadaan lah, kita menyeronokkan hati kita kan. Apa yang menarik, biasanya lepas sahur kita mesti nak terlelap sikit kan. Tapi kalau masa bekerja di Farmasi Suria memang tak lelap lah. Lepas bangun sahur tu, siap-siap kemas rumah semua, memang solat siap, dan terus memang akan sampai awal di train. Sebab memang kita tak nak lambat, sebab lambat memang akan selamat hari raya nanti. Lepas tu balik, waktu balik biasanya yang ambil train 6.19 dan sampai di BM pukul 7, dan terus lari. You all boleh bayangkan bulan puasa, sampai je next train tu adalah 7.11. Awin kena lari naik tangga lebih kurang ada 3 tingkat. Lari nak kejar, sebab train lagi satu di sebelah sana, train lagi satu sebelah sana. Jangan, ibu tengah live, anak saya nak masuk. Train lagi satu tu sebelah sana, cerita dia. Jadi Awin lari. Ya Allah, bayangkan dalam puasa dan nak buka puasa masa tu, kira macam kalau kami lambat 7.11, memanglah kami akan berbuka puasa di train. Ada yang nak tanya tak, Awin pernah tak buka puasa di train? Pernah, you all, kita orang berjemaah atau tak. Ada satu ketika di bulan puasa yang tak boleh nak lupa kan. Train rosak. Okey, train rosak daripada Kok Bah. Awin naik daripada Kok Bah nak ke Penang. Train rosak, dan jadi kita orang train tu daripada Kok Bah jalan pelan, dia gerak pelan-pelan. Sampai tu apa jadi, dia terberhenti dekat satu stesen yang bila pandang kiri kanan tu memang pokok saja. Memang masa tu takut. So bila Awin berada di situasi tu, memang kita orang akan macam memang banyak zikir, memang banyak ingat Tuhan lah. Bukanlah sebelum ni tak ingat. Kita ni kadang lalai tau. Kita sibuk kerja, sibuk ni, kita tak terfikir pun kan. Jadi memang berzikir semua. Jadi bila Awin ada tengok baru-baru ni dalam video yang kapal terbang di Indonesia yang terhempas, yang hilang daripada radar, bila tengok video yang boleh faham situasi tu. Memang
itu di lautan. Kami di daratan pun dah takut tiba-tiba kereta api tu terberhenti. Dan kami pernah buka puasa hanya di dalam train sajalah. So memang dah jadi kebiasaan. Dari situ apa yang kami ambil pengajaran dia adalah setiap kali nak balik tu mesti akan simpan makanan dalam beg. Sebab tahu train ni tak tentu, kadang dia rosak, kadang dia baik. Biasalah KTM, kereta api tandem Melayu, dah lama daripada zaman kita kecil lagi sampai sekarang kan. Kami punya train tak macam di KL yang sangat canggih. Kami jenis dulu-dulu punya, ada pun kalau yang elok pun ada satu je, satu ke dua macam tu saja. Kalau pengalaman train rosak dalam bulan puasa tu yang paling sedih sekali. Kita orang kadang share-share. Jadi kami dalam tu ada dalam, kita orang siap ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp train yang update. Okey, train ni rosak, supaya kita ada alternatif. Banyak sangat belajar berdisiplin, belajar bekerjasama. Okey, itu satu pengalaman lah. Jadi kita sebagai wanita memang kena urus masa. Kalau kita jadi macam tu, macam mana kita nak urus masa kita kan? Okey, senang cerita, daripada pagi tu sampai ke petang, masa tu kita memang dah habis dah di tempat kerja dan dalam perjalanan. Perjalanan tu dah 2 jam, balik pun 2 jam, dan juga masa di tempat kerja lagi. Jadi balik tu kita hanya ada sikit masa saja bersama keluarga. Okey, masa tu apa yang kita nak manfaatkan masa tu lah. Balik tu confirm dah letih, kadang nak tengok sekolah, kerja sekolah anak lagi kan. Jadi di sini Awi nak share beberapa tips yang Awi buat, yang you all boleh gunakan, boleh manfaat dan boleh boleh apply dalam kehidupan kan, dan boleh membantu kalau ada jumpa kawan-kawan yang kawan wanita yang ada masalah macam ni, ataupun dia orang berada dalam situasi ni, bolehlah you all tag, boleh share, boleh like. Awi punya live ni semoga bermanfaat lah. Okay, tips yang pertama, untuk kita konsisten, maksudnya kita istiqamah lah dalam bahasa Arab dia. Kita istiqamah dalam kita punya schedule kita, jadual kita seharian ni. Yang pertama sekali, kita kena listing apa yang kita nak buat. List to do. Awi memang sebelum tidur akan ada satu diary kecil ataupun kertas pun tak kisah, janji akan tulis. Supaya macam maklum lah, umur pun nak masuk 40 ni, kadang lupa ni, lupa tu kan. Jadi Awi akan tulis apa yang Awi nak buat esok hari. Awi akan tulis lah. Okey, pagi Awi akan ada apa. Okey, biasanya Awi dah sediakan jadual yang Awi nak. Okey, things to do di tempat kerja, things to do dekat rumah. Kadang kita fikir hanya di tempat kerja saja kita perlu ada listing to do, betul tak? Tapi sebenarnya urusan rumah pun mesti kena ada. Maksudnya apa yang kita apply di tempat kerja tu, kita boleh apply di rumah. Bila kita apply di rumah, kita punya pengurusan masa di rumah tu pun lebih teratur, sama je di tempat kerja. Okay, jadi dan the best part, apa yang kita nak masak pun Awi akan tulis. Sebabnya ada tak wanita di luar sana kan, yang bila dia tak tahu apa dia nak masak, dia akan duduk dekat dapur tu, dia ambil masa 5-10 minit macam nak masak apa kan. Sebab tu bila PKP tu tulis masak, ada grup masak apa tak jadi kan. So Awi akan listkan siap-siap. Sebabnya bila Awi listkan siap-siap, biasanya untuk masak pun akan buat seminggu, ataupun akan tanya dekat husband, dekat anak kan, nak makan apa. Kadang-kadang kita masak apa yang kita nak, diorang tak makan, betul tak? Bila tak makan, dia akan jadi membazir. Jadi Awi akan buat survey. Sama juga dalam bisnes kita. Kita nak tanya pelanggan apa yang dia nak dekat kita kan. Sama juga. Jadi Awi akan list down apa yang kita nak buat, apa yang kita nak masak. Contoh hari ni sarapan apa, tengah hari kita nak makan apa, dan malam nak makan apa. Awi perasan kalau satu hari tu tak buat, memang krik-krik lah. Satu hari tu memang kita akan tak tahu, macam melebur semua, macam kita main makan je. Sebenarnya
Makanan itulah yang paling penting. Satu, nak bagi tenaga. Satu, makanan tu kalau terlebih minyak ke kolesterol, dia akan menjejaskan kesihatan. Mungkin kita tak perasan apa yang kita buat hari ini adalah efek kesan dia lagi 10 tahun, 5 tahun. Itu antara tips Awi yang nak share dekat you all semua. Jadi jika ada di luar sana yang dengar Awi punya live ni, nak share, nak like, nak komen kan, you all boleh tag dekat kawan-kawan. Semoga live ni bermanfaat. Semoga live ni memberi inspirasi, memberi idea, memberi jalan keluar macam mana diorang nak settle diorang punya masalah. Okay. Yang kedua, list down apa yang kita nak masak. Yang kedua, list down apa yang kita nak lakukan di rumah. Okey, bagi yang sekarang bekerja di rumah, ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di office. Okey, Awi sebut yang bekerja di rumah, Awi share punya experience. Pun kena tulis apa yang you nak buat pagi. Sama juga di dekat rumah, you pun kena ada, kita pun kena ada jadual kita. Maksudnya pagi tu kita dah decide nak solat duha bila, and then kita nak masuk office bila. Sama saja masa kita masuk office di tempat kerja, sama juga di rumah, supaya kerja-kerja kita tu tak tertangguh. Ini yang Awi share lah. Okay, sama je. And then waktu rehat pun ikut sama. Waktu rehat sama nak uruskan. Tapi cabaran dia, cabaran juga sebenarnya. Kadang kita nak basuh kain lah kan, bilanya nak masak kan. Okey, biasanya kami cakap dah listkan apa yang nak masak, apa yang kita nak masak. So yang akan prepare malam tu. So esok tu pagi-pagi, so bagi yang bekerja dan berniaga kan, dah berkahwin, memang cabaran. Jadi you all memang kena kuat. Sebab tu kena ada pegang kuat-kuat big why. Mesti kena bangun pagi. Supaya you all boleh save masa tu. Sebab you tahu 8.30 ke 8 dah nak start masuk kerja. So akan masak di awal pagi. So bila kita buat kerja tu tak ada distraction, tak ada gangguan lah. Okay, yang pertama, listing to do. Okay, yang kedua, mesti disiplin. Disiplin maksudnya tak boleh lah hari ni kita ikut jadual, esok tak ikut jadual. Memang melebur lah cerita dia. Ini berdasarkan pengalaman Awin. Awin ambil semangat daripada naik train tadi tu. Macam mana kita tak nak kena tertinggalnya train tu, macam tu lah kita tak nak tertinggalnya masa kita yang Allah bagi kita sekarang ni. Macam mana kita nak uruskan. Sebabnya di dalam Al-Quran sendiri kan, kita tengok Allah ada menyebutkan wal as innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr kan. Sesungguhnya manusia tu memang dalam kerugian. Apa dia kan, demi masa. Allah bersumpah di atas nama demi masa, sesungguhnya manusia tu memang dalam kerugian. Kecuali orang yang beramal soleh dan saling mengingat-ingatkan. Jadi di sinilah di dalam Quran pun Allah dah kata kita kena disiplin, kita kena uruskan masa kita kena manage kita punya masa. Disiplin tu sangat penting, disiplin konsisten buat benda yang sama, dan disiplin kepada jadual yang kita dah buat. Disiplin untuk bangun awal. Sebenarnya banyak tau yang Awi nak ambil pengajaran daripada yang Allah nak ajar Awi sebenarnya. Travel daripada Penang ke Pendang selama 3 tahun. Banyak sangat. Kepala ni dah kena, kira Allah memberi pengajaran secara indirectly. Indirectly Mazwin, you kena disiplin. Nak berjaya kena disiplin, kena ikut masa. Kalau lambat memang kena tinggal. Cerita dia. Okay, nak tak tips yang ketiga? Yang pertama tadi you all buat listing to do. Yang kedua, lebih berdisiplin. Yang ketiga, nak ke nak? Kalau nak, boleh komen nak di ruangan komen. Okey, yang ketiga adalah kita kena niatkan apa yang kita buat tu adalah untuk dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. So kalau kita tak ada tak ada niat tu, tak ada big why kan, tak ada satu kekuatan, kita akan cepat give up. Kita akan rasa macam down cepat kan. Kita tak boleh nak konsisten. Niat dan kita berdoa.
Dan macam mana kita nak konsisten kan. Okay, Awi nak share satu doa yang sangat best daripada buku checklist ni, checklist amalan. Okay, antara doa pagi yang kita sama-sama boleh amalkan. Sebenarnya Awi nak share ni supaya kita sama-sama dapat improve diri kita, dapat baiki diri kita. Sebab kita selalu kan kita dengar kata-kata motivasi, hari ni adalah lebih baik daripada hari semalam. Jadi macam mana kita nak improve diri kita hari ni lebih baik daripada semalam? Kita kena upgrade amalan kita dan upgrade kita punya amalan. Okay, antara salah satu doa yang kita boleh amalkan adalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Bila kita mulakan pagi ni, kita akan rasa bersemangat, kita rasa nak bantu orang, kita rasa nak bantu keluarga kita, nak ubah nasib kita, nak capai impian kita, nak bantu lebih ramai orang lagi. Sebab kita tahu yang satu hari yang apa yang kita buat ni adalah satu ibadat. Dia akan convert. Contoh orang berniaga, kita buat sale, dia akan convert, dia tukar kepada keuntungan. Tapi kalau macam kita punya amalan ni, dia akan tukar kepada pahala. Pahala tu kita tak nampak, tapi dia untuk di akhirat. Okey, yang terakhir sekali, kata-kata semangat untuk you all semua. Okey, adalah kita mesti gembira apa yang kita buat. Bila kita gembira, kita tak akan rasa macam susahlah, tak boleh lah, tak best lah. Macam tu, kita akan rasa macam kita ada satu, kita punya drive, kita punya why, kita punya big why tu kita pegang betul-betul dan kita gembira dan kita happy. So bila kita happy, sebenarnya kita banyak menarik aura-aura yang aura yang positif. Aura positif tu. Jadi sebab kita bila kita gembira, terus kita positif. Kalau kita sedih, kita murung, kita akan menarik aura negatif. So automatically benda negatif yang akan datang dekat kita. Ini sebenarnya Awi share pengalaman Awi. So sebagai kesimpulan untuk cerita pada hari ini adalah suci di dalam debu. Okey, suci di dalam debu. Maksudnya sebenarnya apa juga cabaran wanita hari ini nak hadapi sebagai wanita yang berkejaya dan juga bekerja, dan ada yang nak buat bisnes sebab nak bantu keluarga, nak ubah nasib, nak perbaiki keuangan, tak nak dah berada di level yang sama, nak upgrade diri, nak tukar circle yang positif. You all mesti gembira apa yang you all buat dan ikut tips-tips yang Awi bagi tadi. Yang pertama, mesti listkan apa yang kita nak buat supaya kita lebih fokus, supaya kita lebih tahu apa yang kita akan macam tak tension tau. Kalau you tak buat listing to do tu, betul lah mencakapkan, you all akan tension. You all nak solat pun tak fokus. You akan rasa ni tak buat tu tak buat. Bila you buat listing to do, you tick tu, you akan rasa happy. Ada banyak benda yang you dah siap. Okay, yang kedua, you konsisten saja. Kita sama-sama konsisten. Kita sama-sama, you dan I. Okay, kita sama-sama disiplin. Disiplin dan konsisten sahaja. Dan yang ketiga, berdoa semoga Allah bantu kita, diberi kekuatan dan kita sentiasa gembira. Okey, jadi kepada yang dengar live Awi ni, satu je Awi nak minta, just share, like, komen ataupun tag kepada kawan-kawan. Dan terima kasih banyak-banyak kalau ada yang tag kepada kawan-kawan. Semoga live ni bermanfaat. Sebab apa, Awi nak bantu wanita di luar sana yang kadang dia bekerja tapi dia tak tahu macam mana dia nak uruskan masa. Yang bekerja, lepas tu dia nak buat bisnes, ataupun yang tak bekerja pun, berada di rumah pun dia kena uruskan masa bersama keluarga dan masa untuk dia punya, kalau dia nak buat bisnes. Okay, kalau ada you all yang dengar live ni, dengar kawan-kawan kita yang nak mulakan bisnes tapi dia tak tahu nak ada orang guide, okay, sama-sama boleh join team Awi. Okay, itu saja perkongsian kita pada malam ni. Kita jumpa esok pagi. Okay, story Awi di slot breakfast pagi ni. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye bye.